Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk satu lagi sharing. Hari ini saya akan menyentuh sedikitlah mengenai keselamatan elektrikal berkaitan dengan akta-akta dan regulation lah. Tajuk ni mungkin dalam bahasa Melayu tapi jangan bimbang. Kita hari ini akan cakap dalam bahasa Melayu, walaupun tajuk dia bahasa Inggeris lah. Okey, kita akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai Electrical Act 1990, Akta Elektrikal 1990, Peraturan Elektrikal 1994, OSHA dan juga ST, Suruhanjaya Tenaga punya guideline dan kod lah. Benda ni dah ada lama tapi masih ramai juga yang tidak tahulah sebenarnya adakah ia sekadar guideline ataupun kewajipan untuk kita patuhilah. Kita martabatkan bahasa Malaysia kita pada hari ini, menangkan bahasa adalah jiwa bangsa. Okey, pertama sekali mengenai Electricity Act 1990, bahagian 33 mengenai pemberitahuan kemalangan atau kebakaran. So ada, kalau tuan-tuan tengok tahun 2013 hingga 2015 berlaku banyak pindaan kepada akta dan juga regulation lah. Contohnya kemalangan serius hendaklah dilaporkan dan siasatan oleh Suruhanjaya. Pemunya atau pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan dan pihak pengurusan mestilah melaporkan pada ST dengan cara tercepat. Kalau ada kehilangan nyawa atau cedera parah, tiada pengubah pindaan atau penambahan boleh dilakukan tanpa kebenaran ST. Kalau melanggar peraturan ni boleh didenda hingga RM5,000. Kalau tengok bahagian sub 3 ni, kalau berlaku kecederaan atau kehilangan nyawa, tuan-tuan tidak boleh mengganggu apa-apa perpasangan. Ada darah ke, ada apa ke, kena biar je. Tak boleh nak alih ke apa, melainkan dengan kebenaran ST lah. Ataupun melainkan keadaan itu adalah tidak selamat, masih berterusan lah. Okey, tapi kalau berlaku kecederaan atau kehilangan nyawa, kena bagi tahu ST cepat. Nak kalau nak alih ke, nak angkat ke apa benda, memang tidak dibenarkan. Sebab ST akan datang untuk buat siasatan lah. 33B, tanggungjawab pemunya atau pengendali pepasangan elektrik bukan domestik lah. Ini bukan untuk rumah, kilang semua ni. So, dah dikeluarkan suatu kod keselamatan elektrik bukan domestik dan program pengurusan keselamatan. Ini mesti dipatuhi lah. So, setiap majikan ataupun pihak pemegang lesen ataupun pihak pepasangan kenalah menyediakan suatu program pengurusan keselamatan. Kalau tak ada, adalah menjadi kesalahan untuk pemunya atau pengendali. Walaupun kita tak ada lesen tapi kita operate saja. Apabila disabitkan salah denda, boleh sehingga RM100,000 penjara ataupun penjara sehingga 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. 33C, menjalankan kerja elektrik. Orang kompeten atau orang bawah kawalan orang kompeten patut patuh kepada kod keselamatan elektrik bukan domestik. Orang yang menjalankan kerja di bawah subsection 1 ni mesti memastikan kerja itu tidak boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan harta benda. Oh, banyak pula kita punya spelling error, minta maaf. 37. Ni kesalahan. Kesalahan tak ada banyak beza sangat dengan dulu. Cuma denda-denda ni mungkin tuan-tuan dah sedar kot. Dah jadi sampai ribu, juta pun ada. Mana-mana orang yang mengganggu atau melaras perpasangan, laras ni modification MacGyver panggil, hingga menyebabkan kecederaan atau kerosakan. Contohnya tiba-tiba kita nak on satu transformer, tapi transformer tu rosak, asyik tripkan je satu relay. So tuan-tuan adjust relay setting tu tanpa buat testing oleh electrical service contractor. Lepas tu bila on je, transformer tu meletup, menyebabkan kecederaan atau kerosakan. Rupa-rupanya, kalau setting tu tak di-adjust, tak di-modify, tak dilaras atau tak diganggu, dia akan boleh menyelamatkan orang tu lah. Tapi sebab ada adjust, tapi tak buat testing apa, bolehlah didenda sehingga RM1 juta
atau penjara sehingga 10 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dulu 100,000 je rasa. So mana-mana orang dengan perbuatan atau peninggalan gopoh, perbuatan atau peninggalan gopoh atau cuai menyebabkan kecederaan atau kerosakan. Contohnya rushing, nak buat switching ni, nak kena pergi 2-3 substation nak rushing. Lupa-lupanya lupa nak erding, ataupun tersalah erding, ataupun tersalah isolate. Lepas tu kontraktor pergi pegang yang tengah hidup, boleh didenda sehingga 100,000 atau penjara hingga 5 tahun ataupun kedua-duanya. So ini adalah peninggalan yang gopoh atau cuai lah. Kalau disabitkan kesalahan ni lah 100,000 atau 5 tahun. Ni masih individu lagi ya. Masa 37 bahagian 9, mana-mana orang tanpa kebenaran wajar memadam atau merosakkan lampu awam. Ni kalau kat ni lah, kat luar. Dan boleh didenda sehingga 5,000 ataupun penjara 1 tahun. Mana-mana orang merosakkan atau mengalihkan meter pengguna habisan, maknanya meter tu lah, meter untuk kilowatt hour semua tu, denda hingga 50,000 ataupun penjara 2 tahun. Ataupun mana-mana orang yang dapati bersalah tapi tiada penalti yang nyata, so tak ada dah kesalahan yang dinyatakan dalam ni, boleh didenda sehingga 25,000 dan 500 sehari. Ataupun dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana pertuankan dan tiada penalti yang nyata, boleh didenda sehingga 50,000 ditambah dengan 500 sehari. Bagi setiap kesalahan tu masih kekal lah. So itu adalah berkaitan dengan Akta 1990. So saya tak sentuh banyak lah, banyak sentuh berkaitan dengan keselamatan lah. Keselamatan maknanya nak memberi kesedaran mengenai salahnya kalau kita buat MacGyver ke apa, nak adjust suka-suka ke apa. So electrical ni is a very serious matter. ST memang menjaga dan mengutamakan lah, menegakkan akta dan regulation ni lah. So harap tuan-tuan bila baca ni boleh sharekan video ni ataupun ni dengan anak-anak buah tuan, supaya janganlah pandai-pandai nak buat MacGyver ke apa. Boleh, tapi biarlah dengan membuat analisa risiko. Janganlah terus membuat membabi buta macam tu. Okey, kita teruskan pula dengan peraturan 1994. So kita go back ke basic sikit. Peraturan ke-12 Sub 1, bekalan fasa tunggal hendaklah di bawah penyeliaan langsung pendawai sekatan fasa tunggal atau sekatan fasa 3, PW1 atau PW4. So pendawaian tersebut adalah memperlakukan perakuan penyeliaan dan penyiapan, Form G lah. Mana completion . So kalau PW1 dia boleh buat lah Form G ataupun PW4 lah. Bekalan fasa 3 hendaklah di bawah penyeliaan langsung pendawaian sekatan fasa 3, dan apabila siap pasangan itu, pendawai tersebut adalah memperakukan perakuan penyeliaan dan penyiapan. So PW4 boleh memperakukan dan juga membuat penyeliaan dan penyiapan lah, mana ada completion . Dan kerja tu mestilah di bawah seliaan langsung . Pernah juga kita jumpa, yalah, bila dah jadi toke tu, PW4 jadi toke, dia tinggalkan kerja untuk kerja-kerja wiring, walaupun kerja wiring domestik . So tak boleh, apa-apa kerja kena bawah penyeliaan langsung, direct supervision, dia kena ada dekat situ. Okey, kalau wireman tak ada di situ, sekira dah melanggar peraturan 12.1 ataupun 12.2 lah. Dan boleh disabitkan kesalahan dan denda lah. So untuk perpasangan dalam peraturan 12.1, untuk testing hendaklah diuji oleh pendawai sekatan fasa tunggal atau 3 yang diberi kuasa untuk uji lah. Sebab kita ada PW1, PW2, PW3, PW4. So PW1 wiring saja lah, PW2 testing, PW3 wiring 3 phase, PW4 testing and wiring 3 phase, PW2 testing single phase. So form H testing kenalah dilakukan oleh PW4 ataupun PW1 lah. Untuk perpasangan dalam sub peraturan 12.2 hendaklah diuji oleh pendawai sekatan fasa 3 saja. Ni PW4 lah untuk testing. Untuk perpasangan yang lebih tinggi dari voltan rendah hendaklah diuji oleh jurutera perkhidmatan elektrik yang diambil kerja sepenuh masa oleh kontraktor perkhidmatan elektrik dan mengesahkan perakuan ujian ni. So ni commissioning untuk high voltage lah. Anything above 1 kV ya. So 3 phase selalunya sampai sehingga 1 kV je. 415 volt, so lebih daripada itu memang lebih 1 kV lah. So 1 kV dan ke atas, apa-apa testing mestilah diuji oleh electrical service contractor. Bukannya company yang employ jurutera perkhidmatan elektrik itu saja. Dia boleh, tapi company itu kena register sebagai kontraktor perkhidmatan elektrik.
Dia tak boleh ambil electrical contractor, lepas tu dia employ satu service engineer, lepas tu bekerja bawah dia. Dia tak boleh sebab kontraktor tu masih electrical contractor, melainkan dia meregisterkan service engineer tu di bawah company dia sebagai company baru sebagai service contractor lah. Sebab salah satu syarat nak jadi service contractor kena ada service engineer dalam company tu lah. Kalau electrical contractor lain dengan kontraktor perkhidmatan, kita akan tengok lepas ni . So tuan-tuan kena ingat lah. So LV ke bawah nampak gaya, ni pun 100M ke bawah lah. Kalau lebih 100M memang kita kena panggil tester juga lah, service contractor . So untuk wiring rumah ke ni, PW4 boleh lah. Sebab selalunya tak lebih daripada 100M dia punya breaker tu lah. Cara pengasingan ni masih berkaitan safety lah. Cara pengasingan, so ni untuk chargeman, untuk JEK kan, JEK pula, jurutera elektrik, elektrik komputer yang mana ada buat switching. So ini adalah minimum requirement yang ada dalam peraturan elektrik. So bila kita membuat pengasingan ataupun isolation, kena pastikan setiap bahagian sistem itu mati. Semua batu alat melindungi setiap bahagian daripada arus lebihan lah. Memastikan setiap cawangan sistem agihan tanpa gangguan kepada sistem selebihnya. Maknanya kalau kita nak isolate satu bahagian itu saja yang di-isolate lah. Memastikan setiap sublitas sistem pendamaian tanpa gangguan kepada sistem selebihnya. Minta maaf ni, ejaan salah lagi. Banyak autocorrect ni. Tiada sesiapa pun kecuali orang kompeten 19/4 atau orang bawah penyeliaan langsung orang kompeten boleh mendapat akses kepada mana-mana bahagian papan Swiss. Siapa-siapa nak dapat bahagian papan Swiss, sama ada nak buat switching ke, nak buat servicing ke, maintenance ke, mesti di bawah oleh orang kompeten ataupun bawah seliaan langsung orang kompeten. So terdapat juga setengah syarikat atau majikan ada penggunaan authorized person. Maknanya syarikat tu yang mengeluarkan surat mengatakan orang ni adalah AP, tapi dia tiada sijil kompeten Contohnya dia tak ada chargeman, tapi dia nak suruh buat switching. Tapi kalau nak buat switching boleh, tapi dengan seliaan langsung orang kompeten belakang dia lah. Dia tak boleh buat, orang tu bagi surat kata AP dan dia boleh buat switching lah, ataupun buat akses kepada mana-mana bahagian Swiss, papan Swiss. So sebab dalam konsep ni tak ada dalam akta atau peraturan. So rasalah tuan-tuan macam mana harus kita betulkan benda ni lah. So nak comply, kita kena make sure memang orang tu kena ada kompetensi ataupun dia bawah direct supervision orang kompeten lah. Jadi mengendalikan papan Swiss sebelum kerja dimulakan, papan Swiss hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan. So contohlah kita nak buat bus-bus servicing, kita akan isolate incomer dan juga outgoing kan. So semua konduktor kita kena bumikan, bukan sahaja bus-bar tu saja. Incomer konduktor kena bumi, outgoing konduktor kena bumi, outgoing feeder kena bumi, yang mana yang memang kita dah off kena bumikan. Dia tak cakap bahagian yang tu saja kena bumi, setiap konduktor dibumikan. So benda ni boleh jadi satu argument lah. Kalau berlaku kalau ST tanya, kenapa you tak pergi bumikan outgoing feeder, walaupun you buat kerja hanya pada bus-bar. Tapi ini boleh digunakan untuk soal macam backfire juga lah sebenarnya. So kalau untuk keselamatan apa-apa kerja kita buat dalam keadaan bumi. Atas bumi, bawah kita pun bumi lah. Okey, jika papan Swiss disusun atur mengikut bahagian separation, maknanya ada separation, bahagian padanya kerja akan dibuat hendaklah dimatikan dan setiap konduktor dibumikan. Tapi dibolehkan juga kalau ada separation lah. Contohnya kalau LV kita ada banyak type kan. Form 3, Form 3A, Form 3B, Form 4, Form A, Form B. Dia boleh isolate. Contohnya kalau kita nak isolate motor control sensor saja ataupun motor feeder, motor tu saja perlu isolate dan dibumikan. Sama juga macam 11 kV outgoing feeder. Kita boleh isolate dan earthkan 11 kV outgoing feeder saja. Tak perlu nak isolate the whole bus bar lah. Melainkan kita nak buat kerja pada bus bar. Kalau bus bar atas bawah kena off lah. Okey, dan dibumikan. So kalau HV dia tak panggil Form 4 lah. Form 4 ni IEC untuk LV punya switch gear. LV dia panggil loss of supply continuity lah. So tuan-tuan akan jumpa kategori dia macam LSC 2A, LSC 2B. So dia akan comply lah. Mana ada partition antara LV compartment, kabel compartment lain, VCB compartment lain,
dan lain-lain lah. So yang tu ada LSC 2A 2B lah. So selalunya kalau yang stringent tu LSC 2B lah. So bila tuan-tuan beli switchgear dengan Siemens ke ABB ke apa-apa, kena tahu dia comply kepada standard mana, 62271 100 kan. Tu untuk HV switchgear. Tapi dia punya loss of supply continuity tu dia pakai apa, 2A ke 2B ke. Sebab dia lain macam LV form 4, form 8, 4A, 4B, 3A, 3B dia clear. Kalau HV dia tak pakai kategori macam tu. Peraturan Elektrik 1994. So papan switch pada voltan tinggi ataupun amat tinggi ya. High voltage ataupun extra high voltage. Konduktor boleh dicapai dengan bersahaja oleh orang yang bekerja atau dalam mana-mana laluan. Papan switch hendaklah ditempatkan atau dilindungi bagi mencegah bahaya. Macam overhead line. So dia mencegah bahaya, macam mana? Dibuat tinggi. Substation, kita ada pagar. Macam substation 132 ataupun 33. 132 lah. Dia pakai air insulated switchgear kan. Benda tu semua expose kan. Bila dia datang daripada overhead line, dia akan turun. Tapi untuk masuk ke kawasan tu, dia ada pagar. So pagar tu boleh dikira sebagai melindungi, mencegah bahaya lah. Sebab orang yang nak masuk dalam ni hanya orang-orang yang kompeten ataupun orang bekerja bawah syarikat tu saja boleh masuk. Okey. So kalau mana-mana ada bahaya, kena pastikan dia dilindungi lah. Melindungi orang-orang tu daripada akses kepada benda-benda bahaya tu. Mana rangka logam, mana-mana peralatan mestilah dibumikan. Macam switchgear punya housing, semua tu memang dibumikan lah. Gagang logam switch dan mana-mana gear logam bagi kendalian switch hendaklah dibumikan. Ni kalau ni zaman dulu lah. Kalau pakai oil circuit breaker ke apa, memang pakai besi lah dia punya handle lah. Yang baru ni tak ada. Baru ni kita tekan plastik, dia ada apa, tripping trigger, ada closing trigger. So dia akan trigger lain. So kalau dulu-dulu pakai oil circuit breaker ke apa, memang dia punya pemegang handle tu besi. Ataupun jenis ataupun macam RMU masih besi lagi lah. Untuk kita pusing on off dia daripada isolation, daripada apa, isolator on kepada off, daripada off pergi ke earning switch on. So gagang besi dan ni mestilah dibumikan. So bila tuan-tuan masuk handle tu, sebenarnya bahagian dalam tu dah connected kepada bumi lah. So kalau ada apa-apa, contohlah auzubillah lah, kalau berlaku apa-apa flashover masa tu, tuan-tuan sepatutnya masih selamat lah. Sebab berada pada potensi yang sama dengan bumi lah. Dia tak akan lalu melalui badan tuan-tuan, dia akan terus bumikan ke bumi lah, ikut earning bar ke earning mana yang dah ada tu. 23 bahagian C ya. Peraturan 23, suatu cantuman, sambungan atau penampatan mana-mana kabel dijalankan oleh pencantum kabel. So dalam regulation ni dia tak beritahu lah berapa voltage yang boleh buat sendiri ke, boleh buat, kena pakai PK ya, pencantum kabel. So ni kalau ikut atas, semua pencantuman kabel kena dibuat oleh ni lah, pencantum kabel. Okey. So tuan-tuan boleh refer. So kena refer kepada pencantum kabel lah. So dalam akta kita dah ada pencantum kabel dekat ST dia dah define lah PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6. Okey. So bergantung kepada voltan lah. So PK1 LV, PK2 11 kV, PK3, PK4 132 lah. So tapi tuan-tuan kena berhati-hati jugalah. Sebenarnya bila dikeluarkan sijil ni, dia tidak menyatakan sebenarnya jenis cantuman yang yang pandai ataupun yang kompeten dibuat oleh pencantum kabelnya. Contohnya kalau kita katalah kita buat PK2 kan untuk 11 kV ya. So 11 kV ke bawah boleh buat jointing lah ataupun termination lah. So dekat industri ni banyak jenis jointing yang ada. Kita ada cold shrink, kita ada heat shrink, kita ada yang jenis sistem punya macam elastimol ataupun euromol. Ada lagi lah jenis yang similar macam ni yang dikeluarkan oleh Tyco Electric kan. So ada banyak 4-5 jenis. Lepas tu kalau pergi ke high voltage lagi 33, 163 kV, 132 kV ada pakai Vistra. So bila tuan-tuan tengok sijil adalah satu lah. Satu lagi tuan-tuan juga kena tengok pengalaman dia ataupun dia pernah train tak dalam cantuman yang dia tahu. Contohnya kalau tuan-tuan nak buat
Yang biasa ialah cold shrink ataupun wrapping ataupun heat shrink. Itu paling biasa kita jumpa kat industri lah. Tapi bila come to spesifik sikit macam Pfister connection ataupun Elastimol ataupun sekarang ni dah diganti dengan Euromol. So dia bukan lagi cantuman tu, dia sistem. So orang ni kena tahu, pernah train ataupun pernah buat benda ni, barulah dia kompeten. Kalau tidak, dia semata-mata akan ikut je lah peraturan, dia punya instruction tu saja. So tapi dari segi akta, peraturan kita kena untuk apa-apa cantuman ataupun tamatan kabel mestilah dilakukan oleh pencantum kabel dan bergantung pada voltage lah. PK1 LV, PK2 ni dan seterusnya lah. Saya pun tak ingat exactly lah. PK6 rasa memang tak ada. Menteri tu rasa ada 2 ke 3 orang je kat Malaysia ni. Okey. 59. Penggantungan dan pembatalan perakuan komputer lah. So Suruhanjaya berhak dan berkuasa untuk mengendorse, menggantung atau membatalkan dalam hal salah laku serius orang kompeten lah. So apa itu salah laku serius tu? Tidur semasa bertugas, menyebabkan kerosakan kerana kendalian tak cermat, sebabkan bahaya nyawa kerana kendalian tak cermat. Kendalian tak cermat ni is operating lah. Mungkin berlaku pada switching, mungkin berlaku dari segi buat maintenance, mungkin berlaku dari segi preparation ketika nak maintenance. Kalau kerosakan tak cermat ni okey lah juga. Tapi kalau you buat switching ataupun you buat sesuatu menyebabkan keadaan tu menjadi bahaya nyawa, dan ini adalah satu kesalahan serius. Lagi disebabkan kerosakan kelengkapan kerana abai gunakan peranti keselamatan disediakan. Protection yang ada tak digunakan. You pergi bypass. Contohnya pergi bypass differential. Bypass dulu overcurrent. Increase dulu setting. Tengok-tengok. Menyebabkan kerosakan kelengkapan. Menyebabkan bahaya nyawa kerana abai guna peranti keselamatan. Okey. Sorry. Pada E. F lah ni. So kalau F, pengaruh alkohol atau dadah. Atau kedua-duanya sama masa bertugas lah. Kemudian isytihar, perakuan atau representasi palsu. Mungkin tuan-tuan register pakai sijil tipu. Kata extend tapi tak renew. And then gagal menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan inilah. Seperti yang telah disebut tadi, tak switching betul-betul, tak buat ni, tak menghalang, tak install pagar ke apa untuk menghalang akses kepada bahagian-bahagian bahaya. Tak ada protection, dan akta kata kena ada fuse ataupun kena ada protection, so you tak pakai. So semua ni inilah contohnya kalau kat tempat basah you kena ada 10 mA LCB, tapi you pergi pasang 30 mA atau 100 mA untuk kawasan basah atau tandas. So dah menjadi satu kesalahan lah. Okey. Representatif palsu ni pun rasa boleh jatuh ke kalau, sebab selalunya sijil komputer ni bila kita keluarkan untuk chargeman ke, JEK ke, wireman ke, dia akan keluarkan masa first time tu dia tak ada tarikh pun, tapi sebenarnya kita kena renew setiap tahun kan. Ada juga setengah chargeman pencantum kabel yang tidak merenew lah. So tuan-tuan bila tengok sijil tu, check je lah dengan website ST tentang sama ada dia punya sijil tu masih valid ke tak lah. Valid tu maknanya dia masih bayar ke tak tahunan tu, RM100 ke RM200 setahun tu. Kalau tak valid sebenarnya sijil tu tidak laku lah pada tahun tu lah. So adalah menjadi kesalahan lah sebab dia telah membuat satu representasi palsu lah. So bila kita tengok sijil, kita kena tengok dua lah. Satu, sijil tu betul ke tak. Kedua, kita boleh counter check dengan website ST sama ada sijil tu masih hidup ataupun tidak lah. Kalau hidup ni maknanya dia bayar yuran tahunan lah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok mungkin pakcik tu terlalu tua ke apa, tuan-tuan boleh tengok lah sama ada dia dah sampai umur dia ke tak. Contohnya kalau untuk chargeman ke apa, limit dia sampai 65. Ataupun untuk JEK, JEP sampai 75. Tapi jangan bimbang lah. Kalau check website, kalau masih valid, dia akan ada dalam sistem. Untuk check registration tu, masih berdaftar lagi tak dengan ST lah setiap tahun. Okey. Peraturan Elektrik 1994 bahagian 71 lah. So, kontraktor perkhidmatan elektrik, tiada seseorang boleh melaksanakan atau menjalankan apa-apa penyelenggaraan,
pembaikan, baik pulih dan servis, penentu ukuran, ujian dan pelakuan mana-mana perpasangan, kelengkapan ataupun pengesanan kerosakan kabel, melainkan dia adalah kontraktor perkhidmatan elektrik. So, kontraktor perkhidmatan elektrik, dia mempunyai seorang jurutera perkhidmatan elektrik yang berdaftar dan bekerja di dalam company itu. Dan company itu kena register sebagai kontraktor perkhidmatan elektrik. Itu syarat dia. Okey, so dia hanya kontraktor KPE lah ataupun electrical service contractor boleh buat maintenance, recovery, repair and service, calibration, testing and commissioning. Okey, ni saja dia boleh buat. Manakala 75, kontraktor elektrik, tiada seseorang pun boleh melakukan kerja elektrik melainkan dia adalah kontraktor elektrik. Kontraktor elektrik ni dia boleh buat dead installation saja, perpasangan mati. Dia boleh connect sana, boleh pasang kabel, boleh install transformer, semua boleh. Tapi bila nak datang testing commissioning, kontraktor perkhidmatan elektrik. Kalau untuk LV, kalau LV, wireman boleh lah. Bawah 100M, lebih 100M, kontraktor perkhidmatan elektrik. Untuk unit pendawaian persendirian, tiada seseorang pun boleh menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik di premisnya sendiri, melainkan dia memegang suatu perakulan sebagai unit pendawaian persendirian. Okey. Kontraktor pembaikan elektrik 88. Tiada seseorang pun boleh berdagang, berniaga, melaksanakan apa-apa pemeriksaan, perservisan atau pembaikan apa-apa perkakas elektrik, melainkan dia adalah kontraktor pembaikan elektrik. Nampak? Nampak macam sama kontraktor perbaikan elektrik dan kontraktor perkhidmatan elektrik, tapi tak sama langsung. Ni dia nak repair perkakas elektrik saja. Macam apa? Aircon, fridge, TV, blender semua tu. Sebab dalam company ni dia tak perlukan ada jurutera elektrik perkhidmatan. Company ni cuma perlu orang yang ada skill je untuk repair alat-alat tu. Dia tak ada apa-apa pun. So jangan kita tengok kontraktor perbaikan elektrik ni adalah satu saja kata dia boleh repair. Contohnya kalau dia nak buat repair, kita ada contoh soalan lah. So apa pendapat tuan-tuan untuk kerja-kerja berikut? Siapa yang berhak melakukannya? So kerja-kerja wiring. Kita ada wireman, PW1, PW4 boleh buat untuk LV, single phase dan 3 phase. Kita juga ada electrical contractor. Sebab dalam electrical contractor punya company, salah satu requirement ialah dia kena ada wireman. Okey. Relay calibration. Siapa? Kontraktor pembaikan elektrik ataupun KPE? Hanya electrical service contractor saja, ataupun kontraktor perkhidmatan elektrik. Servis dan baiki motor, transformer, radas, peranti elektrik yang bukan perkakas elektrik. Kalau ikut definition ni, contohnya nak servis, repair high voltage motor, nak repair transformer, macam MTM semua tu. MTM semua tu dia ada kontrak, dia register sebagai kontraktor perkhidmatan elektrik. Sebab dalam company dia memang ada service engineer. Okey. So kalau dia nak repair sampai 275 kV punya ni, dia kena ada up to 275 kV punya service engineer lah. Sebagai contoh kan. So you tak boleh lah nak hantar motor 11 kV motor, lepas tu nak minta kontraktor yang ada pembaikan elektrik punya CJ registration. Tak boleh. Dia kena ada CJ sebagai kontraktor perkhidmatan elektrik. Sebab apa-apa kerja repair, maintenance, high voltage memang confirm KPE lah. Mencantum kabel. Kerja mencantum kabel, of course pencantum kabel lah. Tapi testing, pelakuan, ujian, KPE, kontraktor perkhidmatan elektrik. Memang banyak dalam industri, tester, cable jointer tu yang buat testing sekali lah. Tapi result tu, in the end, dia tidak boleh endorse. Ataupun kata testing ni okey ke tak. By law, kenalah kontraktor perkhidmatan elektrik. Kerja dia cuma buat jointer, boleh buat jointing ataupun termination saja. Testing by right under electrical service contractor. Uji kabel lah, yang kita cakap tadi ya. Testing and commissioning of new installation, of course electrical service contractor lah. Operate peranti switch dan radas, peranti elektrikal. Siapa yang boleh? Kontraktor perkhidmatan elektrik. Sebab untuk operasi ni, dia memerlukan orang kompeten lah. So,
Yalah, kita kata wireman pun orang kompetent, tapi tak boleh lah. Kalau untuk operate, kena ikut voltage lah. So biasanya kita akan engage penjaga jentera elektrik ataupun jurutera elektrik komputer lah. Bergantung kepada voltage lah. Untuk operasi peranti switch dan radas. Okey. 110. Pemeriksaan dan ujian bagi maksud penyelenggaraan perpasangan dan sebagainya, perpasangan bukan domestik, mestilah diperiksa oleh orang kompeten 5 tahun sekali. Geganti dan peranti perlindungan diperiksa, diuji dan ditentu ukur, dicek, tested and calibrated oleh orang kompeten 2 tahun sekali lah. Geganti dan peranti, relay dan protection system lah. So 5 tahun sekali untuk electrical testing, untuk relay dengan protection system 2 tahun sekali. Orang kompeten hendaklah mengusahakan kerja penyelenggaraan. Ini maintenance work must be done by competent person lah. Dah lah kita nak buat kerja maintenance, mula-mula kita kena engage electrical service contractor. Orang yang nak buat kerja maintenance tu kenalah orang-orang kompeten ataupun bawah seliaan langsung orang kompeten. Orang kompeten atau bertindak bawah kawalan orang kompeten boleh menjalankan apa-apa pembaikan, penggantian, servicing atau pembersihan mana-mana kelengkapan. Tapi dia kena bawah kawalan langsung lah, seliaan langsung. Okay. Langkah awasan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja. Ini maybe berkaitan dengan langkah awasan ataupun awasan caution notice untuk mencegah mana-mana perpasangan kelengkapan terhidup secara tidak sengaja semasa bekerja. So kenalah ada caution notice semua ni lah. Mana-mana orang yang terlibat dalam kerja hendaklah dilindungi daripada bahaya. Tanggungjawab terletak pada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan pemunya, pengurusan atau penghuni perpasangan itu. Tanggungjawab pengurusan atau penghuni perpasangan itulah. So orang yang operate pun kena jugalah. Mana-mana terlibat dalam kerja hendaklah dilindungi daripada bahaya. So langkah awasan ni supaya dia tidak terhidup secara sengaja, mungkin melalui loto, lockout, tag out, dan make sure ada tagging, caution notice, danger notice, semua itulah. Bahagian 3, sub 3, 112 sub 3, mana-mana orang terlibat dalam satu kerja litan tidak berada di bawah seliaan langsungnya hendaklah dikunci dalam keadaan off sehingga kerja selesai dan diletakkan notis. Contohnya kita buat kerja di substation nombor 2. Tapi kita nak isolate incomer substation nombor 2 dan feeder dia terletak pada substation nombor 1 lah. So di substation nombor 1, siapa yang terlibat kenalah pergi ke substation 1, isolate, record dan earthkan PCD dan earthkan feeder yang pergi ke substation 2 dan kunci notis. Pasang kunci dan notis lah. Sub 5. Tiada orang kompeten atau orang bawah kawalan kompeten boleh menghidupkan mana-mana switch sehingga dia pasti bahawa semua orang sudah tiada pada litar dan telah diberi amaran litar akan dihidupkan. Lepas kerja semua dah selesai, permit semua dah tutup dan kita nak energize atau nak hidup, orang kompeten atau orang bawah kawalan kompeten kena make sure all clear. Tak ada dah orang kerja kat kawasan ni. Semua keluar daripada substation ni, tunggu kat sana. Barulah energize kan, pakai suit semua tu. Tiada seseorang pun boleh menggagalkan, membuang atau merosakkan sesuatu peranti keselamatan. Ini safety protection atau safety feature lah. So ni ada kesalahan. Langkah awasan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja, walau apa pun sub peraturan 1, 3, 4 dan 5, ni sub 7 jika orang kompeten berpuas hati kerja hidup pada mana-mana pasangan, kelengkapan atau litar mengikut mana-mana berkenaan adalah selamat, adalah tidak menyalahi undang-undang bagi mana-mana orang untuk melibatkan diri dalam kerja yang sedemikian. So sebenarnya ada sedikit kelonggaran di sini di mana kalau orang kompeten tu mendapati bahawa kerja live mana kita akan membuat kerja dalam keadaan sebahagian tu live ataupun mungkin live lah. Contohnya macam memang orang kerja kat talian atas tinggi tu buat live nak tukar dia punya separator ke ataupun spacer, memang buat live. So dan selamat. Dan dia dah buat analisis risiko dan apa-apa mitigation dia dah address kan. So tidak menjadi kesalahan bagi undang-undang bagi mana-mana untuk melibatkan diri dalam keadaan sedemikian. Okey, so kalau untuk langkah 7 ni biasanya kalau kita nak buat dalam keadaan live ataupun partial live,
kena make sure nombor satu, kita dah buat risk assessment ataupun analisa risiko lah. Apa kesan dia kalau risiko tu berlaku? Ada tak apa-apa mitigation ataupun perkara yang boleh mengurangkan ataupun menghapuskan risiko tu? Okey, kalau semua benda ni boleh kita address dan menyebabkan risiko menjadi rendah ataupun tiada langsung, dan kerja-kerja tu barulah sesuai untuk dibuat dalam keadaan live ataupun partial live lah. Tapi kalau seelok-eloknya, kalau boleh buat dalam keadaan shutdown, kita buat shutdown terus lah. Terbaik sekali adalah kita kerja dalam keadaan sudah isolate, dah record, PCD, lepas tu dah dibumikan. Okey, itulah terbaik sekali. Tiada kerja atau pengendalian bawah kawalan orang kompeten boleh dimulakan sehingga arahan bertulis dikeluarkan oleh orang kompeten itu kepada orang bawah kawalannya lah. So orang kompeten sahaja yang boleh mengeluarkan arahan bertulis. So dalam kes ni arahan bertulis ialah permit to work, PTW lah. Okay. Tapi tak semua syarikat di AA dia adalah orang kompeten. AA itu mana area approval lah. So tapi dia telah mengalihkan tugas pemberian kawalan tu kepada orang kompeten melalui sertifikat lain lah. Okey. 122. Penalti melainkan dijadikan suatu kesalahan di bawah akta, seseorang yang melanggar atau tidak mematuhi mana-mana peruntukan peraturan ini adalah melakukan kesalahan. So denda adalah RM5,000 ataupun penjara sehingga 1 tahun. Tak banyak lah, tak banyak macam akta. Okey. Okey. Okey, itu selesai mengenai peraturan elektrik. Sekarang ialah mengenai OSHA lah, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. So, OSHA dia bagi general saja safety punya ni. Dia beri, kita kenalah beri perhatian, sebagai pekerja kena beri perhatian keselamatan diri dan juga orang lain. Mestilah bekerjasama dengan majikan bagi maksud keselamatan mengikut kehendak akta. Memakai PPD, peralatan perlindungan diri yang disediakan oleh majikan. Mematuhi apa-apa arahan yang disediakan oleh majikan berkaitan keselamatan. So ada apa-apa kena follow lah. Kewajipan pekerja untuk memakainya, jika tidak didenda RM1,000 atau 3 penjara lah. Ini kalau contohnya PPE dah disediakan tak pakai, boleh didenda sehingga RM1,000 ataupun 3 bulan penjara. Bila buat switching, company dah beli dah switching suit, arc flash suit, tak pakai ataupun pakai separuh-separuh, boleh didenda sehingga RM1,000 atau 3 bulan penjara. So kalau tak pakai dan menggunakannya, ini je lah, denda RM1,000 atau 3 bulan penjara. Ini sikit je sebenarnya nilai dia, RM1,000 atau 3 bulan penjara. Cuma takut bila you tak pakai tu, kena kat you, flash over semua tu. Itu lebih bernilai berbanding dengan RM1,000 atau 3 bulan penjara ni. So jagalah diri, patuhilah peraturan, pakailah PPD ya. Arc flash suit semua jangan lupa pakai. Ni last part kita. ST guideline dan code dan circular lah. Siapa pernah dengar kan? ST guideline, code dan circular lah. So code kita go yang biasa lah. Kita dah biasa dengar distribution code, grid code, Personnel Installation Malaysia, grid code Sabah Labuan, dengan non-domestic electrical installation safety code lah. Sarawak tak ada lah. Sarawak sebab dia semua separate. ST tidak menjaga Sarawak lah. Sarawak dia duduk bawah sendirilah. Electrical Inspectorate Unit lah, EIU. So Sarawak dia ada ST dia sendirilah. Okay. So ST sebenarnya dah banyak mengeluarkan pelbagai guideline, panduan prosedur kerja selamat, macam buku Oren ni. Memang buku Oren ni semasa kita pergi JAK punya interview, dia pernah bertanya lah, tahu tak pasal buku Oren ni? Ada tak buku Oren ni? Tolonglah beli tuan-tuan, RM10 je kalau nak beli dengan ST. Online pun memang ada. RM10 lah kita tolong promote untuk ST ni. And then Electrical Safety Management Plan and Program. Ni adalah guideline yang telah dikeluarkan oleh ST. Okay, Electrical Energy Audit, pemasangan pagar elektrik, ada guideline. Wiring dekat residential building, ada guideline. Energy Performance Standards ni untuk aircon, fridge semua tu berapa ni lah, TV. Design, Installation, Inspection, Testing, Operation and Maintenance of Water Heater. Connection charges untuk SESB, connection of solar PV, SESB, Sabah Electricity
Solar Electricity, Sabah Electricity, Senin Berhad, tak silap lah. Okay, and then solar PV dengan on-name lah. Ni guideline untuk kita pasang solar untuk net energy metering lah. Dan banyak lagi lah ST website. Tuan-tuan boleh pergi ke website ST dan cari pada guideline. Ada lebih daripada belah-belah 20 lebih ada. So ni contoh-contoh yang ada lah. So kod ni guideline sebenarnya kenapa dia separate daripada akta dengan ni lah. Dengan apa? Regulation kan. So dalam akta sebenarnya telah dikuartakan melalui akta kepada ST. ST ataupun Energy Commission may from time to time issue guideline or direction on any matter or provided under this act to any licensed non-domestic electrical installation owner or operator, registered manufacturer or importer, competent person or any person. So kadang-kadang bila kita nak keluarkan sesuatu tu melalui akta regulation lambat sebab kita kena go through kabinet lah semua tu kan. So ST telah diberi kuasa lah untuk mengeluarkan semua ni. So adakah wajib kena follow? So dalam akta 50E adalah menjadi satu kesalahan offence for non-compliance with codes, guidelines or direction lah. Direction ni macam circular lah. So a person who fails to comply with any codes, guidelines or direction of the commission issued under this act commits an offence. Kalau convicted may be liable to a fine not exceeding 200,000 ringgit or to an imprisonment of not exceeding 2 years or both lah. So nama je guideline, bukan sekadar guideline tapi wajiblah dipatuhi. Kalau tidak boleh didenda sehingga RM200,000 ataupun dipenjara sehingga 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Itulah. So ni adalah antara pindaan-pindaan akta lah tahun 2000, tak ingat lah 2013 ataupun 2015 lah. Rasanya 2013 ni. So guideline or direction ataupun 2015. So dia telah memberikan ni. So ada kuasa kalau kita tak ikut guideline. So janganlah kata guideline ni guideline je, ikut tak apa. Tak. Guideline adalah satu benda yang kena comply. Okay. So if you think this material is good, please share this material to your electrical friends. And do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly lah at cruxofee@gmail.com. Thank you.